Kalau korang peminat cerita misteri atau pembunuhan, korang mesti tahu punya satu movie ni bernama The Silence of the Lamb. So dalam cerita ni ada satu karakter utama lah, iaitu pembunuh bersiri bernama Hannibal Lecter. Hannibal Lecter ni dibawakan watak oleh pelakon Anthony Hopkins. Karakter Hannibal Lecter ni seorang pembunuh bersiri yang mana dia juga seorang doktor, tapi dia juga pembunuh. Dia bunuh orang dan dia makan daging orang tu tau. Doktor ni dia psycho tau. Nampak je dia macam berkarisma apa semua, tapi dia ada sisi gelap dia. Dia sangat-sangat psycho. So dalam cerita ni dia ketengahkan scene-scene yang mana terdapat seorang jurnalis perempuan bernama Clarice Starling. Dia pergilah ke penjara yang mana Hannibal Lecter ni duduk. Dia nak buatlah interview bersama Hannibal Lecter ni, nak tahu apa kesalahan Hannibal ni, dan diorang nak rekod lah. So dalam scene cerita tu diorang ketengahkan juga sisi psycho Hannibal Lecter ni, yang mana dia cuba macam dia nak jawab soalan jurnalis tu, tapi sangat-sangat psycho lah. Dia berkarisma tapi dia psycho. Dia pakai elok tau dalam penjara tu. Kemas, rambut memang rapat, macam dia nampak nerd. Dia nampak sangat-sangat kemas. Dalam penjara pun kemas, tapi dia psycho. Tapi korang tak tahu yang karakter Hannibal Lecter ni diinspirasikan daripada seorang pembunuh bersiri dari Mexico bernama Alfredo Bali Trevino. So macam saya cakap, dalam scene cerita tu diorang ketengahkan proses interview pembunuh Hannibal Lecter ni kan. Sebenarnya jalan cerita tu pun diorang inspirasikan dari pengalaman penulis buku tu. Cerita The Silence of the Lamb ni dari buku. Penulis buku ni bernama Thomas Harris. Dia pernah lah berjumpa dengan the real Hannibal Lecter ni through interview. Waktu tu Thomas Harris ni dia nak macam cari inspiration untuk tulis buku dia kan, and then dia decide untuk pergi ke penjara Mexico. And then waktu dia pergi tu dia jumpalah seorang pembunuh bersiri ni. Dia tak jumpa lagi doktor yang psycho tu. Dia jumpa seorang pembunuh ni, and then dia minta lah nak interview boleh tak. Tapi pembunuh ni kata, daripada cerita pasal dia, baik awak ambil satu cerita daripada seorang pembunuh ni, sangat-sangat unik. Dia macam pelik, dia doktor tapi kenapa dia jadi banduan. And then Thomas Harris ni pun jumpalah doktor psycho tu. And then betul, waktu dia jumpa interview tu, dia kata memang psycho tapi nampak kemas. Psycho lah, memang takut lah Thomas waktu tu. Tapi nak tak nak dia kena dapatkan info dari doktor tu. And then korang nak tahu kenapa doktor ni masuk penjara. Pada tahun 1959, doktor ni dia waktu tu intern as a medic student, and then dia adalah girlfriend. Saya tak tahu nak kata girlfriend atau boyfriend, sebab girlfriend dia tu lelaki. Dia macam gay lah kan. Kekasih dia pun pelajar medik. And then waktu satu hari tu dia ada argue dengan kekasih dia tu. Adalah yang selisih faham. And then dia geram sangat dengan kekasih dia tu. Dia ambil pisau bedah, and then dia kelarnya leher kekasih dia tu. And then dia nak sorok mayat tu, dia potong mayat kekasih dia tu jadi sampai macam kecil, and then dia letak dalam satu box kecil. Waktu tu dia nak buang lah, dia tanam kat tempat satu kawasan lapang lah. Tapi terbongkar sebab ada orang nampak. Dia report lah kan. Dan tertangkap lah Dr. Alfredo ni. Dan ikutkan dia kena hukuman mati, tapi dia just penjara 20 tahun je. Pada tahun 1980 dia pun dah keluar. Dia dah insaf lah. Dia kata kalau ada siapa-siapa nak cerita dari dia, pengalaman dia tu, dia tak nak cerita sebab dia kata dia tak nak bangkitkan isu tu. Nanti dia bangkitkan lah sisi gelap dia tu. Dia tak nak. Jadi sepanjang hidup dia, lepas dia keluar penjara, dia bantu orang-orang tua dan orang-orang yang miskin dalam bidang perubatan. Sampailah dia meninggal sebabkan kanser. Jadi kat sini kita tengok macam penulis novel ni dia merisikokan diri dia tahu untuk cari ilham untuk tulis buku. Dia sampai pergilah ke penjara tu in order to dapat story tau. Rasa macam kita, kalau kita berani tak, kita lagi-lagi perempuan nak pergi jumpa banduan yang dah lah psycho macam ni, tiba-tiba korang mainkan, korang pergi, dia cakap sedapnya daging tu. Korang jadi rasa macam takut. Memang sehari, esok out. So kalau korang nak tahu lagi cerita tu, bolehlah tengok The Silence of the Lamb.